Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasuli Rabbil Alamin, Nabiyyina wa Habibina wa Qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Muslimin dan muslimat, pada pagi ini, hari apa? Hari Khamis. Berapa hari bulan? 3 hari bulan. Boleh apa? Boleh 3. Kena ingat tarikh. Lupa tarikh lain macam jadi 3 bulan 3 2022 kita dalam rehlah kita. Rehlah, tajuk kita ni rehlah jejak sirah, Rehlah jejak sirah. Jadi dalam perjalanan kita nak pergi ke Badar. Badar ni salah satu daripada peperangan yang besar dalam Islam, kerana dia peperangan yang pertama yang berlaku pertempuran yang sangat kuat. Kita Badar di sana. Jadi di sini kita berhenti sekarang, nama dia Bi'ru Rauha, ataupun dalam hadis disebut Fajj Ar-Rauha, mana tempat orang rehat. Di sini tempat kafilah-kafilah pedagang yang lalu ikut ni dia akan berhenti. Sebab itu di sini ada telaga tu. Telaga dalam tu. Dalam tu telaga banyaklah orang mari buat benda-benda yang khurafat, benda yang pelik-pelik. Mari duk ambil air dalam telaga tu. Tengok, orang saya tak sebut negara lah, ya. Kita tak mau mengaibkan negara orang, sebagaimana kita tak mau orang aibkan negara Malaysia. Tapi masalah bukan negara yang jadi masalah, kepahaman dan kesedaran itu jadi masalah. Dia siap ngata macam tu Zamzam. Harga tu apa ni 5 riyal tu. Jadi harap jangan ada, kalau ada jemaah kita beli, kita mandi tak di sini. Nah, jadi tujuan kita bawa tuan-tuan dan puan-puan datang sini kerana nak menjejak sirah. Di sini tempat tersebut dalam nama dia Rauha ni, jarak kita dah 70 km. Kita dengan Badar separuh lagi jalan, dekat je. Nabi SAW dalam perjalanan ke haji, ke Badar, dalam peperangan, dia berhenti di tempat ini sebagaimana tersebut dalam beberapa hadis Nabi SAW. Dan Nabi kita sebut telah dilalui oleh tempat ini beberapa orang, 70 Nabi singgah di tempat ini untuk dalam perjalanan dia ke haji, ke mengerjakan haji. Maka para jemaah sekalian, bila kita tengok dalam sejarah begitu ramai, dan ada lagi cerita yang pelik-pelik, saya pun rasa kita tak nak duduk lama di sini. Jadi kita ambil masa yang sekejap. Ada sebuah buku, kalau di Mekah atau di Madinah, tajuk dia Ka'annaka Ma'hu, seolah-olah kamu bersama dengan Nabi selalu dalam perjalanan haji. Ada sebuah buku dan dia telah diterjemah dalam bahasa Inggeris. Nanti kita letak nama kelasnya dengan kulit buku. Cari buku tu. Dr. Abdul Wahab At-Taridi, dia ambil langkah demi langkah, tapak demi tapak. Daripada Madinah, Nabi keluar nak pergi ke Mekah, dia berhenti di sini di Fajr Rauha. Nabi kata, aku tengok di sini telah dilalui oleh 70 orang Nabi menuju ke Mekah. Dan Nabi Isa AS di akhir zaman nanti akan berhaji, berhenti di sini untuk pergi mengerjakan haji. Dan kemudian dia pergi lagi. Di mana Nabi tanya, bila sampai tempat Nabi tanya, "Ayu wadin hadza?" Wadi apa ini? Sahabat bagi tu, wadi sekian. Ka'anni anzuru ila Musa yulapi. Seolah-olah aku tengok Musa sedang lalu di tempat ini, sedang bertalbiyah. Buku itu ikut cantik tuan-tuan. Kalau tengok dalam YouTube, ana ada syarah kitab ini lebih kurang 2 jam lebih kuliah dia. Tuan-tuan boleh tengok dalam rakaman kita nanti. Menarik, dan buku itu patut dimiliki kerana dia ada bahasa Inggeris. Kalau beli bahasa Arab tu takut spek mata kita lain macam. Jadi kita beli boleh kita yang kita nampak, insya-Allah. Itulah di antara jejak perjalanan haji Nabi. Setiap tempat Nabi kita berhenti ada cerita, ada peristiwa. Ada satu tempat Nabi SAW singgah, tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mencari unta dia. Sebab Abu Bakar ni, dia beri unta dia dijaga oleh seorang hamba. Jaga unta ni dengan barang-barang atas dia. Sebab barang-barang itu makanan Nabi SAW, bekalan untuk Nabi. Tiba-tiba sampai di kemah, Abu Bakar kata, "Mana gulam? Di mana budak tadi?" Budak tu tiba-tiba datang melenggang je. Unta tak ada. Abu Bakar kata, "Ainal jamal?" Mana unta? Dia kata, "Dari semalam lagi hilang ke Abu Bakar." Abu Bakar marah dengan budak tu. Itu sehingga ulama hadis sebut bab boleh ke tidak orang pakai ihram marah kepada orang. Kan kita dalam ihram ni wala jidal bil hajj, tak boleh berbantah. Tapi dia tidak berbantah, dia marah atas kecuaian. Kalau semalam kau beritahu, stesen yang pertama semalam, kita cari di sana lah unta. Ni untuk makanan Nabi lagi, makanan bekalan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi dan setiap perjalanan itu ada tempat kita mengatakan inilah di antara jejak-jejak sirah yang kita boleh buat. Dalam perjalanan jalan Badar lama ni, kita akan dari sini berhenti Rawha, pergi ke Badar. Kemudian di sana kita tak akan pergi dah, kita akan dekat Badar aja. Di sana dia akan lalu Al-Abwa. Siapa dia tahu di apakah tempat Al-Abwa itu? Ha. Nabi hadiah mana tak jawab ni? Ha? Ya? Kau jawab. Bagi jemaah yang jawab. Ha? Al-Abwa tempat apa? Ha? Tempat mak Nabi SAW meninggal. Sayyidah Aminah meninggal di sana. Kemudian kita akan pergi ke Rabiq. Dia sebab miqat dia ada satu lagi, miqat ahli Syam di sana. Miqat orang Madinah di mana Zulhulaifah. Miqat ahli Syam ada lagi, dia panggil Juffah. Sekarang ni nama Rabiq. Maknanya ini lorong lama ni alhamdulillah ana melalui lorong ini sewaktu saya mari haji pada tahun 1982. Ada yang belum lahir lagi kot ni. Itu mari haji Islam dah tu. Bila saya balik, Allahyarham bapak saya ni bawa mari haji ikut lorong ni. Jalan yang lama ni kita berhenti di sini, berhenti di Badar, berhenti di lalu ikut Abwa. Jadi alhamdulillah jalan lama. Tapi bila saya datang tahun 82, 84 kali yang kedua datang, lebuh raya Mekah Madinah tu dah siap. Jadi orang tak lalu lagi di lorong ini. Dan kajian pun tak benar sebab jalan dia satu lain je. Itulah kedatangan kita di sini para jemaah nak beritahu tempat singgahan dan kita boleh bayangkanlah bagaimana sahabat-sahabat dulu. Seolah-olah kita khayal dengan kepala kita lah dah. Sahabat duduk tidur bawah pokok kita hari ni tidur dalam riba itu ni dalam pah pun di lena. Itu salah dah. Kalau ceramah panjang kan tidur dah tu. Jadi baik kita tak ceramah tabah, kita ceramah di bawah lagi aman dah. Dan maknanya boleh gambarkan Nabi kita dia tak naik atas bukit, dia lalu celah-celah bukit ni sebab dia takkan nak ambil tempat tinggi untuk dia nak cross tu. Jadi alhamdulillah ini singgahan yang pertama, kita akan pergi teruskan perjalanan kita ke. Cuma ada satu kisah saya dalam bas tadi duduk semak-semak. Kisah ini menarik. Nak dengar ada? Ini duduk ada. Kisah ini diriwayat oleh Usamah bin Zaid. Saya nak cari kesahihan kisah itu, tapi Al-Imam Ibn Hajar dalam kitab Al-Matalibul Aliyah mengatakan sanad dia baik. Jadi saya berani kemukakan. Nabi bila sampai di sini, di Rawha ni, ada seorang perempuan mari beritahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Ya Rasulullah, anak dia ni ada penyakit. Anak dia ni macam kena ganggu lah, kena kacau. Apa ni, kita kata ganggu lah mudah tak? Diganggu oleh jin." Kan ada anak belajar ilmu bomu mesti gitu. Di manusia ni dia suka. Usamah bin Zaid cerita, "Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatihi." Kami keluar bersama Nabi dalam perjalanan haji dia. Mana haji Nabi berapa kali? Sekali. Berapa kali haji? Betul kah? Yakin? Dia setengah orang tanya kali yang kedua, dia pun macam tak betul. Kalau kita betul, kita mesti pegang kemana-mana. Sampai diyakinkan tak betul. Nabi umrah berapa kali? 4. Umrah 4 kali. Tapi setiap kali sekali je dia pergi umrah. Jadi tuan-tuan, oleh kita mari zaman corona ni, kalau tamarna bagi sekali tu, jangan marah. Kemudian pada tahun, tulis. Tahun yang ke-6, Nabi kita pergi disekat di Hudaybiyah. Quraisy janji tahun depan akan diberi 3 hari visa untuk masuk umrah. Beri visa. Nabi kita pergi, dia panggil Umratul Qadiyah. Umrah tunai janji dengan Quraisy. Tapi Quraisy ni jahat jugalah dia. Walaupun dia ada janji 3 hari, sampai di Mekah syaitan mari dia kata Quraisy, "Kenapa kau bodoh? Dia orang tu jalan daripada Mekah ke Madinah ke Mekah ni 8 hari 8 malam penat." Mereka juga pernah kena demam panah waktu datang ke Madinah dulu. Ini orang ni lembek-lembek berlaku ni. Dia kata apa? Baik kau serang hendak waktu dia orang nak tawaf, serang sekaligus, mati habis kau relax. Quraisy lupa Nabi tu ada wahyu. Maka Allah wahyukan kepada Nabi SAW,
ketika itulah Nabi arahkan sahabat-sahabat buka bahu kanan. Waktu nak tawaf, buka bahu kanan ke kiri? Kenapa bahu kanan? Boleh nampak gagah. Kalau nak tu kacau. Ini bukan manusia biasa, ini geng-geng jin punya orang. Maknanya dia tak berani nak kacau. Jadi kita hari ni, kenapa kita buka bahu kanan? Nak tunjuk siapa? Mana ada Quraisy? Bersunat. Apa? Sunnah. Jawab je, jangan takut. Tak kena ada pumping, tak kena. Kenapa? Tak kena mandi. Sunnah. Lagi? Tu jawapan paling mudah kali. Sunnah. Lagi? Jawapan akademik ilmiah secara orang panggil sedak sikit jawab. Mana orang mari haji tu? Kita tak ingat. Cikgu. Tak ingat tak? Sebab kedatangan kita di sini masih lagi diganggu oleh syaitan-syaitan. Orang nak pergi haji dengan umrah memang dikacau oleh syaitan. Lebih-lebih lagi nak pergi haji yang muda-muda ni. Entah nak pergi haji muda dulu. Belum ni muda lagi. Syaitan mari kacau. Bila kita berani rempuh, langgar SOP syaitan, kita pun mari buka bahu. Syaitan, kau tengok aku datang. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Ini nak duduk sini ke nak pergi badan ni? Baik, saya teruskan. Haji yang ketiga umrah Nabi bila? Sewaktu pembukaan kota Mekah. InsyaAllah kita cerita di Mekah nanti. Yang keempat bersama dengan Hajjatul Wada. Baik. Jadi kata di Usamah, bila sampai di sini, Nabi kita duduk di sini, tiba-tiba datang seorang perempuan bawa anak dia. Dia bagi salam kepada Nabi SAW. Nabi berhenti. Dia kata, ya Rasulullah, anak aku ni selalu jadi terganggu lah, maknanya tak stabil dia punya kesihatan semenjak dia dilahirkan ini. Maka Nabi SAW buluk budak tu. Kemudian Nabi kata, ukhruj adu Allah. Kemudian Nabi serah balik kepada mak dia. Nabi kata, kamu tak akan tengok lagi benda yang tak baik kepada anak ini. Jadi Alhamdulillah, Nabi pergi haji balik. Dalam perjalanan balik berhenti di sini, makcik tu datang bawa dia kata syatun masliyah. Usaim nawilni azira. Bawa aku paha ni. Kaki kambing Nabi nak makan. Maka Nabi kita makan. Kemudian dia minta lagi. Itulah antara cerita Nabi kita suka makan yang tempat tersebut. Kemudian panjanglah hadis ni, saya pun berhenti setakat tu. Cuma untuk sanad hadis, Ibnu Hajar dalam kitab dia Al-Matalibul Aliyah mengatakan isnaduhu hasan, cerita tadi. Jadi peristiwa itu berlaku di sini. Dan ada lagi peristiwa-peristiwa lain yang berlaku, seperti waktu balik daripada Khaybar, Nabi kita singgah di sini. Dan Nabi kita ambil Safiyah binti Huyai, kahwin dengan Safiyah, dan dibuatnya jamuan hais. Hais ni kuih macam nak kata dodo juga. Pergi dekat dengan Gif, Madinah Gif tu. Aku nak hais, kata hais, kuih yang Nabi makan. Ada jual kat situ. Beli banyak-banyak, jangan lupa Ustaz. Saya pun tak nak sebut, tapi saya terasa. Baiklah para jemaah sekalian, kita tak lama di sini. Kita akan pergi ke Badar, nanti kita cerita di Badar sana insya-Allah beberapa peristiwa besar yang berlaku dalam sejarah Islam. Dan ingat baik pesan ke kawan-kawan, kalau datang ke tempat ini seperti ini, jangan ambil air di sini, ambillah air Zam-Zam. Kerana banyaknya benda-benda khurafat, benda-benda yang pelik-pelik yang dibuat oleh orang. Kata orang, kita ni jangan tengok orang perbuat, orang ramai buat. Kalaulah yang ramai itu betul, sudah tentu gemala kambing kena ikut kambing. Sebab kambing lebih ramai daripada gembala. Jadi sekarang ni kambing ikut gembala ke gembala ikut kambing? Kambing ikut gembala. Tapi kita suka tengok orang ramai. Orang ramai itu mesti betul. Lah, tak semesti ramai itu betul. Dan tak semestinya sikit itu salah. Wallahu a'lam. Kan tak ada soalan, naik bas, nak tengok telaga tengok. Jangan cuba-cuba bawa air naik tak apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz.
Iya. Oh, itu yang sih. Berapa satu? 5 ريال 10 ريال 1 ريال 10 ريال Okey.